Bab ke-42, itu bab orang-orang yang bermain lembing di dalam masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa Aisyah telah berkata, sesungguhnya pernah pada suatu hari aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pintu rumahku. Pada ketika itu orang-orang Habasyah sedang bermain, ini berlatih bermain lembing di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan selimutnya untuk aku melihat permainan mereka, untuk aku turut melihat permainan mereka. Ibrahim bin Al-Munzir menambah, katanya, Ibn Wahab meriwayatkan kepadaku, katanya, Yunus meriwayatkan kepadaku daripada Ibn Shihab, daripada Urwah, daripada Aisyah, katanya, aku melihat Nabi SAW ketika orang-orang Habasyah sedang berlatih bermain lembing mereka, sedang bermain lembing mereka. Satu ya. Ini bab ashabil hirab fil masjid. Sebelum daripada ni bab syair dalam masjid. Jadi bukan maksud dia ashabil hirab fil masjid ni orang-orang ada lembing saja berada di dalam masjid, tak. Yang ni main lembing dalam masjid. Lembing ni hirbah atau harbah ni ya lebih kecil daripada selagi rum. Lembing juga. Kalau kita tombak tu panjang lagi. Lembing ni kecil sikit. Lembing lebih kecil daripada tombak. Maksudnya ialah bermain, main lembing. Sebab main pedal, tu main pedal, berlatih lah, orang panggil main. Pada keseluruhannya, kalau kita perhati dalam syarah Bukhari, para pensyarah dia tu mengatakan maksud Imam Bukhari buat tajuk ni ialah untuk menyatakan keharusan masuk ke dalam masjid dengan membawa senjata seperti lembing dan sebagainya. Untuk menyatakan boleh, harus. Jika tidak mendatangkan mudarat kepada sesiapa dan ada pula tujuan yang baik. Tapi kita kata kalau lagu tu lah maksudnya tak serupa dengan ni mula-mula ni kan, bab 39 tu, bab 40 tu serupa. Tu pun nak menyatakan haruslah boleh bawa benda-benda lagu tu. Tu pun jenis senjata juga. Anak panah ke apa tu, dalam keadaan terkawal ke apa, boleh lah masuk tu, harus lah. Sudah ada dah kalau nak ke situ. Jadi apa maksud sebenarnya? Tak apa, masing-masing bagi pendapat lah. Antara tujuan yang baik ialah seperti berlatih menggunakannya sebagai persiapan untuk berjihad di jalan Allah. Jadi itu tujuan baiknya. Apa tujuan baik bawa benda-benda lagu tu? Ada pun hak dulu kalau kita kata ada beza lah, kita kata boleh masuk, hak dulu bawa saja, hak ni masuk guna dalam tu. So ada beza sikit kalau kata lagu tu. Berlatih guna dia tu di dalam masjid.
Al-Aini mentakdirkan tajuk bab di atas dengan katanya, jadi dia mengandaikan maksud Bukhari itu. Buat tajuk ni gapo dia, iaitu gini. Takdir ni dia cuba mengandaikan lah maksud Imam Bukhari itu gini, iaitu hadza babun fi bayani jawazi dukhuli ashabil hiram fil masjid. Ini adalah bab pada menyatakan keharusan orang-orang yang membawa lembing memasuki masjid. Itulah sebab kita ambil so tu mewakili hak lain-lain lagi. Dia sekadar nak menyatakan keharusan bawa hak lagu tu. Al-Muhallab berkata, masjid didirikan untuk kepentingan umat Islam. Apa-apa yang mendatangkan faedah kepada agama Islam dan umat Islam harus dibuat di dalam masjid. Bermain lembing dengan maksud berlatih dan menyiapkan diri untuk menghadapi musuh bukan sahaja harus di luar masjid, malah harus juga di dalam masjid. Dia kata sebab apa? Ada faedah kepada orang Islam. Jadi ada faedah lagu ni, bukan sahaja di luar boleh, dalam masjid pun boleh. Nak wayak hak tu. Nak wayak hak tu. Bagusnya setara mana? Bukan sekadar tempat-tempat biasa, di tempat yang suci seperti masjid tu pun boleh. Menurut Hafiz Ibn Hajar pula, dia kata bab ini selain menunjukkan keharusan membawa masuk senjata seperti lembing dan lain-lain ke dalam masjid. Kalau sekadar nak menyatakan harus tu supaya hak dululah juga, tapi hak ni dia tambah sikit. Ia juga diadakan Bukhari untuk mentakhsiskan, orang panggil mentakhsiskan, yakni menghadkan keluasan dua bab yang lalu, iaitu bab 39 dan bab 40, yang menghendaki pembawa senjata di dalam masjid mestilah memegang mata atau bahagian yang tajam daripada senjata yang dibawanya. Kalau dulu buat masuk boleh buat masuk tu, tapi kena jaga molek lah mata dia tu, ataupun bahagian yang tajam tu kena jaga. Hak ni tidak gitu, tak payah jaga, tak payah bubur dalam sarung. Jadi buat damai dalam masjid. Itu hak lebihnya. Beza sikit daripada hak dulu. Hafiz bin Hajar kata gitulah. Kalau sekadar nak menyatakan harum boleh masuk, boleh guna hak dulu pun ada, dah boleh masuk tu dengan jaga, dengan kawal. Hak ni dah masuk tu dengan pedang terhunus, kita kata, tidak duduk di dalam sarung. Boleh jadi kalau kena luka. Arahan seperti itu hanya khusus ketika terdapat ramai orang di dalam masjid atau ketika orang-orang sedang bersembahyang di dalamnya. Jadi hak kata kena jaga mata dia tu, dan kena jagalah benda-benda hak membahayakan itu dalam keadaan orang ramai ataupun orang duduk tengah sembahyang. Hak tu kena jaga. Kalau memang maksud masuk tu memang maksud nak main dah, tak sarung pun tak apa, tak pegang pun tak apa. Itu bezanya hak ni dengan hak dulu mengikut Hafiz bin Hajar. Maulana Rashid Ahmad Gangguhi di dalam Lami'ud Darari berkata, maksud Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan bahawa tidak mengapa melakukan perkara-perkara yang harus seperti itu di dalam masjid, jika ia disertai dengan niat beribadat. Kena ada niat tu lah. Bukan masuk tu nak menakut-nakutkan orang dan lain-lain, bukan. Tapi dengan niat beribadat. Selagi masjid tidak dijadikan sebagai tempat awam bermain lembing seperti itu, dan selagi ia tidak membahayakan orang-orang Islam orang-orang Islam atau mendatangkan kemudaratan yang lain, selama itulah ia diharuskan. Selagi tak ada mudarat, lepas tu ada niat, ia boleh. Tak bahaya pula kepada orang ramah dalam tu. Selagi itulah boleh.
Itu kata dia, masing-masing bagi pendapat lah. Bagi penulis, bermula daripada tajuk bab ke-41. Sebenarnya silapnya, baiki sikit lah, bukan 41, 39. 39 hingga ke bab 44. Baiki silap situ. Bermula daripada tajuk bab ke-39, mana permulaan risalah ni lah, permulaan risalah. Hingga ke bab 44. Bukhari bermaksud menyatakan sesuatu yang pada zahirnya kelihatan tidak sesuai dibuat di dalam masjid. Belum pasti lagi hukumnya haram atau makruh. Jika ada niat yang baik dan dibuat dengan cara yang betul pula. Oleh kerana jihad juga satu ibadat dalam Islam, maka persiapan untuknya, termasuklah berlatih, bermain senjata tertentu, harus juga dibuat di dalam masjid. Permainan yang tidak diharuskan di dalam masjid ialah permainan yang sia-sia dan langsung tidak berfaedah kepada agama. Adapun permainan yang ada kaitan dengan tuntutan agama, ia bukan sahaja diharuskan, malah digalakkan. Permainan-permainan seperti itu boleh diadakan di tempat-tempat yang suci seperti masjid sekalipun, dengan syarat tidak mengganggu dan membahayakan orang-orang yang berada di dalamnya. Ia boleh diadakan misalnya ketika bukan waktu bersembahyang jamaah, atau ketika tidak ada orang di dalamnya. Tajuk bab di atas bagi penulis lebih sesuai, ditakdirkan begini. Kalau kita nak takdir lah, dan nak main takdir, masing-masing takdir nah. Orang ditakdir gini, orang ditakdir gini, kita takdir gini takdir. Dua boleh. Bab alladhina yal'abuna bil hirab awil aslihatil ukhar fil masjid, ay ma hukmu la'ibihim fihi, ma hukmu la'ibihim fihi. Itu sah, kita boleh takdir gitu. Yang kedua, babun ma hukmu la'ib bil hirab awil aslihatil ukhar fil masjid. فالسؤال والجواب كلاهما محذوفان وتقدير جوابه أن يكون مثلا هو يختلف باختلاف الظروف والأحوال والنيات. Itu kalau ikut bahasa Arab, kalau kita nak kata takdir kan gitu lah. Hak ni lebih sesuai, paling sesuai sekali pada pendapat kita lah. Orang lain nak kata lagu lain tu tak apalah, masing-masing lah tu. Jadi tak ada terjemah, kita terjemah sikit lah takdir tu, hak takdir. Bab orang-orang yang bermain lembing atau senjata-senjata lain di dalam masjid. Apakah hukum? Apakah hukumnya? Apakah hukum permainan mereka itu di dalam masjid? Asal ataupun bab, ini bab, apa hukum bermain lembing atau senjata-senjata lain di dalam masjid? Jadi soal jawab sebenarnya dalam tajuk ni tak ada. Imam Bukhari buat bab orang-orang yang bermain lembing di dalam masjid. Dia nak ayatnya bab apa hukum bermain lembing dalam masjid. Apa hukum bermain lembing atau senjata-senjata lain dalam masjid? Itu tak ada soalan. Apa jawapan dia? Tak ada juga. Kadang-kadang Imam Bukhari dia buat gitu. Dalam tajuk-tajuk yang dia buat ni kadang-kadang gitu. Dia macam ada soalan sebenarnya, tapi soalan tu dibuat. Jawapan pun ada, jawapan tu juga dibuat. Yang ada hak tengah tu. Itulah asas untuk kita timbulkan soalan dan jawapan. Memang payah tajuk Bukhari. Jadi soal jawabnya kedua-duanya tak ada, dibuat di sini. Takdir jawapan dia nya, itu hak soalan dia kita sudah takdir dah sini. Jawapan dia misalnya boleh kita kata gini, iaitu hukumnya berbeza-beza mengikut perbezaan keadaan, suasana dan niat seseorang itu.
Tu benda. Tengok kepada keadaan lagu mana. Jadi hukum dia tu kita tak boleh nak kata lalu haram ke, molek ke, harus ke, selalu tak boleh. Kena tengok dulu apa keadaan orang tu, apa suasana, dan apa niat masing-masing. Jadi kalau orang duduk tengok semaya, kita duduk main, tak apa, dia tak kena main kau. Sebab tu kata suasana tu kena tengok suasana, kena tengok keadaan dulu. Bukan kata boleh main dalam masjid ni setiap waktu, setiap masa. Lepas tu keadaan pula bersedia ke tidak. Niat pula, apa niat? Saja-saja nak main, suka-suka gitu, tak sesuai. Walaupun ketika tidak semaya fardu pun, ketika semaya kita kata orang semaya sunat, semaya tarawih lah, kita kata boleh puasa, orang duduk semaya, kita duduk main, tak sesuai. Boleh jadi pada ketika itu haram bermain. Jadi hukumnya berbeza-beza mengikut keadaan, tidak serupa. Itu kita rasa paling sedap lah. Tajuk ni maksud dia gitu. Sebab kalau nak ayat harus semata-mata, dulu ada dah. Kalau nak ayat boleh bermain, boleh main tu setiap masa kau. Tak payah jaga mata dia gapo tu, boleh bawa gitu setiap masa kau. Tidak juga. Jadi kalau kita tengok ni bawa saja, tidak. Memang main ni berlatih. Buktinya dalam hadis ada sebut memang main berlatih. Berlatih ni dia tidak main dalam sarung. Berlatih sungguh. Berlatih sungguh. Jadi itu hak paling sesuai lah. Sebab tajuk Bukhari ni memang tinggi lah. Sebaik mungkin kita boleh andaikan takdir dia tu, andaikan untuk tajuk dia itulah yang lebih baik. Sebab kedudukannya tinggi. Dia tidak akan buat sesuatu tajuk yang berulang hak tulah, tidak lagu tu. Walaupun apa main berlatih tidak sengerti, tak apa main. Ini maksud dia ni. Jadi tujuan apa ditajuk ni ada beberapa perkara yang kita sebutkan daripada tajuk 39 sampai kepada 44 nanti. Dia nak ayat benda yang zahirnya nampak mungkin tidak sesuai dalam masjid, sebab syair dalam masjid kurang sesuai. Sebab itulah saya nak rumah tengok celung tu bukan tempat dia sebenarnya. Tetapi hak tidak sesuai lagu tu, nama syair tu tidak kata terhalang langsung, dah. Ada kalanya molek mengikut niat dan benda tu lagu mana. Bahkan Nabi SAW puji, Nabi doa untuk Hasan baru ni. Molek, maksud molek. Dan suasana begitu juga keadaan benda isi dia tu pun molek, jadi molek. Bukan sekadar harus saja, bahkan digalakkan. Di zaman Nabi SAW lagi, kalau tak ada suasana peras seperti itu zaman Nabi, di zaman Sayyidina Umar baru ni, Hasan masih lagi duduk syair, tak ada suasana tu pun tak apa juga, asalkan benda tu kandungannya molek syair tu. Sebab tu dia tak cara Sayyidina Umar celung pun, bahkan dia jawab, aku dulu syair ketika ada orang yang lebih baik lagi daripadamu. Bapa tengok gitu? Mana? Bapa tengok gitu kat aku? Dia jawab baru ni. Begitu juga bawa senjata dalam masjid jika perlu. Misalnya duduk kawal tu polis, atau tak ada senjata, masuk dalam masjid juga. Bukan bawa anak panah, tapi ada bedil, ada pistol. Salah ke? Tidak salah, boleh, bukan bagus lah. Dia sebagai pengawal kena ada benda-benda gitu. Tidak kata nak masuk masjid mesti tak boleh, tak boleh bawa benda-benda dah. Dan hak dulu hak masuk bawa anak panah dulu tu pun kalau nak kira masuk saja sampai membahayakan orang, memang hak tu tak boleh. Tapi kalau masuk tu, kalau kita tengok kepada latar belakang hadis tu, cerita tu, kita akan nampak bahawa sahabat tu masuk ke dalam masjid, dia nak bagi anak panah tu, dia nak sedekah anak panah. Niat dia boleh untuk berjihad. Jadi tempat yang orang terkumpul, masjid, dia bagi, tak apa. Tapi kena jaga hak dulu, hak bak dulu.
Itu pun kalau nak kira dari segi zahirnya nampak tak molek juga, bukan tempat dia nak bawa benda. Tapi kalau masuk ada tujuan yang baik, dalam keadaan yang terkawal, itu bagus. Ni semua ni kalau kita perhatikan, super dapat maksud dia. Imam Bukhari memang lagu tu lah cara dia. Kalau dia buat bab, super, semua ada kaitan. Iaitu sesuatu yang zahirnya nampak tak molek, tapi ada kalanya digalakkan molek. Kalau sesuai keadaannya, kalau niatnya baik. Sekarang ni, hari ni bukan sekadar awak masuk saja, tidak. Bukan sekadar duduk dalam sarung saja, tidak. Memang main. Bila kata main benda-benda lagu ni, dia boleh jadi terkena. Bila terkena, luka pasal benda tajam. Luka dalam masjid. Dia pergi jauh tu Bukhari, dia pergi jauh. Pakai luka dalam masjid najis ke tidak? Pula darah tu. Kita sudah bicara dulu bab najis, bab suci dulu. Bagi Imam Bukhari, darah manusia tidak najis. Tidak najis. Darah haid tu najis lah, dia bukan tak najis. Kita sudah bicara dah tu. Kalau darah haid, perempuan bagi kotor tu, itu memang najis. Tapi kalau darah biasa ditubik, kena luka, kena apa, titik pun tak apa, tak sapu pun tak apa. Kalau semaya kena tak, bagi dia, tak usah cara orang lain, kira dia. Dia tidak najis. Bila tidak najis, sah semaya. Kalaulah dia bagi dia ni, dia pergi lebih jauh lah. Kalaulah benda ni najis, tentu Nabi tak buat dulu lagi, tak akan membenarkan sebab dia. Sebab dia iaitu main benda tajam. Bila main benda tajam akan luka. Bila luka akan jatuh dalam tu, nyusah pula nak basuh masjid tu. Sebab apa najis? Orang nak sembahyang. Mungkin dalam masa yang tak lama lagi orang akan mari sembahyang. Kalau orang tidak sembahyang fardu pun sembahyang sunat ni, boleh jadi bila-bila masa orang mari masjid, tempat tumpuan. Jadi Nabi SAW membenarkan najis jatuh dalam masjid tu, tak pernah sama. Kok tu nak pergi Imam Bukhari ni jauh. Jauh. Dulu dia mari, sahabat tu kena panah duduk tengah sembahyang, dia tak berhenti. Kalau najis berhenti, lemah ya awak dia tu dah tak sah dah. Itu dia pegang situ. Kena anak pandah tu dia terus maya. Dia tak saya berhenti maya. Dia saya nak berhenti baca ayat Quran tu. Ketika duduk berkawal, salah seorang sahabat tu kena. Waktu je dera. Waktu je dera, dia tak khabar, tahu surah basah. Apa ni? Kau yang dulu kau. No. Dia balik cerita kepada Nabi. Nabi tak kata. Kalau benda tu najis, Nabi kata apa faedah mu semaya tu ya? Bukti lah. Dah muka tak sah dah bila najis kena. Sebab kita kata duduk semaya terkecing, tak ada faedah dah tu. Tak ada faedah dah tu. Imam Bukhari pun kata lagu tu. Tapi kalau kidara ni tidak. Situ bak perkara ya, dia nak buat begini. Dia nak isyarat kepada darah itu tidak najis. Kalau tidak, tak sesuai. Dalam masjid tu dibiarkan orang duduk main benda-benda lagu ni. Yang keduanya, permainan ini bukan semuanya tak molek. Ada setengah permainan ni pengiktirafan Islamnya sangat tinggi, sehingga ia boleh dilakukan dalam masjid. Tetapi permainan lagu mana? Ada faedah untuk agama, ada faedah untuk umat. Boleh dalam masjid pun. Bermakna suka lah, suka. Ya kita duk kata suka ni kan banyak macam. Tak boleh ke bersukai lah kita kata, ataupun main dalam masjid secara mutlak? Boleh kalau ada faedah. Misalnya gini, menunjukkan kedudukan permainan ni tidak sama. Tidak sama main badminton dengan main bola, dengan main pedal, main lembing, memanah kau, tak sama. Kalau sekarang ni menembak, berlatih menembak, boleh ke tidak dalam masjid? Boleh. Memanah, ada juga sahabat berlatih memanah dalam masjid. Zaman dulu. Sekarang ni orang tak guna anak panah dah, guna bedil. Jadi kita nak berlatih bedil dalam masjid, boleh ke tidak? Boleh. Sebab kalau
main lembing boleh, ini senjata. Hak lain-lain pun boleh lah. Sebab apa Imam Bukhari tak bagi hak lain? Dia nak bagi hak ni sebab hak ni menepati syarat dia sangat tinggi kedudukannya. Hak lain-lain tu qiyas lah. Qiyas. Jadi boleh main lembing dalam masjid. Silat, kita kata boxing, ikutlah apa dia lagi. Main tukar, main pedang. Hak jenis ada faedah untuk umat, untuk berjihad. Hak tu boleh. Syaratnya janganlah siapa buat apa dia kata gelanggai dalam tu secara tetap tak sih lagi tu. Tak ada lah sebagai gelanggai khusus tu. Kalau nak gelanggai juga luar lah, buat lain. Sekadar nak main tu apa nak tunjuk buah lagu mana? Misalnya kita kata silat, lagu ni buat tak apa. Terang gocok kata dia dah. Terang. Gocok dah. Dia pun buat. Lagu ni caranya. Sekadar tu lagi boleh. Kalau main lama pun tak apa. Cuma jangan buka gelanggang lah. Tu lah. Dalam masjid. Sebab kalau buka gelanggang tu jadi satu tujuan pula supaya nak semayang pergi situ. Jadi macam ada kelebihan situ pula. Tak ada kelebihan khusus main pedai dalam masjid. Jadi lebih daripada lain. Tak ada, tidak ada lagu tu. Sekadar harus. Dan nak rayaknya benda ni molek. Dalam masjid pun kalau dibolehkan, di tempat lain lebih-lebih lagi lah boleh. Tapi kalau kita nak main badminton dalam masjid, itu tidak sesuai. Kalau kita nak main bowling dalam masjid, bowling tak sesuai. Jadi tak boleh lah. Itu sia-sia lah, kita kata sia-sia. Sia-sia. Kalau kita nak berlomba lari, tak boleh ke berlomba lari lain luar lagi, kita kata nak. Sekadar nak unggah tu ada tujuan tak apa. Tapi kalau nak berlomba lari, tidak sesuai. Tengoklah yang sesuai. Yang sesuai je apa dia. Sesuai dengan masjid seluar mana, kita kata. Jadi permainan itu tidak sama mengikut Islamnya. Dengan sebab itu, kalau kita bahagian sukan lah, bahagian sukan ni kalau nak menggalakkan sukan, kita kena perkenalkan sukan-sukan yang ada faedah tu. Ada faedah tu. Jangan tak ada faedah. Misalnya sukan renang, ada faedah. Bahkan Nabi suruh lah tu, belajar berenang apa tu. Belajar berenang, belajar berkuda, naik kuda, sampai gitu. Kalau sekarang ni tidak naik kuda, naik kapal terbang lah, naik jet, ataupun naik kereta lomba derah tu, ada tujuan tu, ada maksud tu. Dalam perang, dalam menghadapi musuh, ada faedah. Tetapi kalau main-main apa dia lagi kita kata tenis kau gapo kau tidak sesuai. Pingpong kau kita kata nak buka meja walaupun sempit, kita kata tidak sesuai. Begitu juga itu hak permainan hak kita panggil sukan lah. Hak kasar-kasar tu kena pilih. Hak moleknya kita galakkan sukan yang ada faedah. Misalnya kalau kita kata belajar silat, memang dah sakit sikit sakit sikit, tapi sakit pun boleh jadi luka, boleh jadi geliat, tapi ada faedah. Nak tolong orang pun ada faedah. Kalau berlaku gapo-gapo, ada faedah. Dia orang belajar dengan orang tidak belajar ni beza. Sebab tu Tuhan pun kata dia bukan khusus dengan ilmu hak ni akademik ni saja. Hak lain-lain dia hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tak sama orang reti dengan orang hak tak reti. Orang reti ni kalau jatuh pun cara dia jatuh tu lagu lain. Cara dia jatuh tu lagu lain. Kalau orang tak reti ni cara dia jatuh sebawahnya. Kalau golek gitu. Lagu lain. Walaupun nak mati, nak kena tu boleh berlaku. Besok setara mana pun dia berlaku. Tapi lain, tidak semudah tak reti apa satu. Jadi ada faedahnya benda tu. Kalau orang tu bejak setara mana pun main bola, boleh ke dia dalam medan perang kau buat gapo-gapo? Tak boleh. Tak ada gapo tu. Kalau orang lemah dia boleh tolong.
Tosa royak 100 go dia masuk ke dia dah. 100 dah. Tosa royak dia tak boleh tolong. Tak ada faedah. Kalau orang lemah dia tak boleh tolong. Supaya juga orang main bowling kau boleh besar saudara mana dia pun boleh pingat mah kita kata tak? Tak boleh tolong. Jadi ada faedahnya. Benda-benda saat ni, sukan-sukan saat ni hak tu boleh. Dalam masjid pun boleh. Nak ayatnya mulia. Tapi kena ada niat lah. Kena ada niat. Kalau belajar tu untuk jadi gangster, untuk jadi gangster, ataupun belajar tu untuk nak tunjuk bisa, itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau lagu tu dosa dah. Kalau niat belajar, berlatih tu untuk kepentingan umat Islam, untuk jaga diri kita, mempertahankan diri kita, hak tu tak apa. Tapi kadang-kadang kalau belajar tu lebih-lebih sangat, sampai-sampai kau peringkat puja pula dah, puja, perasak pula, dah anggap gapo-gapo pula, kerih gapo. Tu jangan. Tak boleh jadi syirik. Boleh jadi syirik. Jadi kena beringat banyak perkara lah. Nak belajar tu pun jangan sampai ke syirik. Jangan sampai nak terbang, nak gapo tu dah. Ikutlah. Kita terima belaka syarat. Tak boleh. Kena jaga. Sebab zaman Nabi pun ada dah belajar ni, tapi tak ada jenis-jenis gitu. Sampai ke mereka untuk tak lu, untuk tak dapat, untuk gini-gini tu lebih-lebih pula dah. Lebih-lebih pula sampai melakukan pemujaan dan syirik. Itu tak boleh sama sekali. Sia-sia kalau lagu tu. Dan tidak menunjukkan keberanian sebenarnya kalau masuk perang gapo. Sebab apa? Dia tahu dah dia tak lu. Sebab tu berani pergi. Berani pergi. Jangan macam tak say benda yang hak mulia, mati syahid ke apa. Sebab tu sahabat-sahabat tak ada orang kata tak lu ke apa ni lah. Lu putus lah, mati putus tangan, putus kaki, macam-macam, geliat, patah tekuk, ada macam-macam. Dan dia dapat syahid. Berani sungguh dalam keadaan tahu diri ni dalam keadaan terancam, boleh mati, boleh patah, boleh putus tangan, pergi semacam. Dan sebenarnya benda-benda ni banyak palsu, banyaknya. Tu kadang-kadang kita syok sendiri, kita kata kita tak dapat, kita bisa, kita tak lu, kita boleh tolong orang Islam lah. Bila-bila tu kita buat, dalam tu ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur yang tak betul. Kalau betul sungguh dah, pergilah tolong orang Islam. Banyak kan, di Palestin, di Kashmir, di Afghanistan, di mana-mana lagi. Tak pergi pula. Sebab tu kata tipu daya kita. Dia builah sikit kelebihan kita, lepas tu kita kerugiannya iman kita, akidah kita. Tak padan. Kita nak rasa lebih benar. Tak pergi, tak boleh buat gapo juga. Kalau pergi lagu tu senang seorang dia, dia pun tak nampak dah. Gejak ya. Tak apa, tak ada benda pun dah. Dia pun tak nampak dah. Sebab tu kata ini semua ni menyebabkan jadi orang syok sendiri. Lepas tu leka, tergadai, hak lebih mahal lagi. Bukan dia tu lagu tu kena beringat sikit. Nak belajar-belajar pun, senjata, nak belajar pertahankan diri pun jangan sampai gitu. Sebab tak ada mana. Tak ada mana. Sebenarnya tipu daya. Tipu daya. Sebab macam silap mata lah. Depan orang tak reti tu boleh nampak sungguh. Memang lagu tu kita kelipah-kelipah, gonyah mata, ya Allah dia. Nah, sungguh. Nah. Jadi sungguh tu kepada orang tak reti, pada orang tak reti. Kalau orang reti ada tipu daya, dia pun ngaku dah, jadi itulah. Sukan kena galakkan hak lagu saat ni. Itu baru beza. Kalau kita negara Islam, negeri Islam, orang-orang Islam, dia kena ada beza dari segi, semua segi. Jangan duk ikut area sangat. Habis PT berjuta-juta. Kadang nak majukan semata-mata sukan. Apa orang buat, kita nak buat kan? Apa faedahnya? Untuk umat, untuk diri sendiri. Tak fikir. Tak fikir.
Kalau Islam tu bukan tak boleh sukan, bukan tak boleh. Bahkan Nabi sendiri pun berlomba. Berlomba kuda ke apa, berlatih Nabi sendiri pun. Jadi apatah lagi orang lain. Hak tu boleh. Cuma kena jaga batas-batas dia lah. Nak bersukan-bersukan pun kalau hak perempuan tu kena jagalah aurat dia, kena jaga kawasan dia, tempat dia. Kalau hak perempuan, bukan tak boleh orang perempuan pun. Orang perempuan pun boleh. Cumanya kena jagalah batas-batas dia. Jadi ini semua ni ada faedah untuk jihad. Kalau ada faedah untuk jihad, tak apalah. Tak apalah. Kita main. Dan kalau kita main, kalau kita belajar pun, dia boleh pahala dengan niat yang baik. Bahkan benda-benda lagu ni dalam masjid pun boleh. Tak apalah. Tetapi kalau main hak tak ada faedah tadi, memanglah tak boleh, tak sesuai. Selain daripada tu, kalau kita tengok zaman sekarang ni, dia bukan main jenis-jenis tu, dia macam buat kelas komputer. Tu kena beringat juga dalam masjid. Tujuannya molek nak tarik orang, budak-budak ni, anak-anak muda pergi ke masjid. Dia buat kelas matematik, kelas sains, bahasa Inggeris dan sebagainya, buat di masjid. Jadi komputer tu pun ada. Kena kawal tu sebab komputer ni macam-macam. Ada tu dalam tu. Lama kan belah-belah duduk main tu, duduk dengar lagu pula di situ. Masjid tu syair pun tak boleh. Lagu lagi. Takut belah-belah je, belah-belah pun tak boleh. Nak dengar lagu lain tak boleh dalam masjid. Lepas tu duduk main pula, main tak ada faedah. Tak sesuai dengan masjid. Walaupun kita kata main komputer, bukan main melibatkan tubuh kita, tak ada sport, tak ada silat ke apa tu. Jadi kena beringat. Kalau nak buat dalam masjid, bukan tak boleh. Sekadar bukan menjadi tujuan, bukan menjadi tumpuan. Misalnya kalau kita buka komputer kita tu, dia bunyilah muzik yang tertentu, hak semolek-semoleknya kena kawal, kena jaga. Jangan be too big. Jaga suara dia tu. Jangan be too big benda-benda lagu. Kalau ada too big sikit pun, itu bukan disengajakan. Untuk permulaan. Lepas tu hak lain-lain tak ada lah. Ni bela-bela tu lagu. Tak boleh lagu tu. Walaupun belajar pun kita kata belajar, tapi bela-bela tu lah tak boleh, tidak sesuai. Jadi kena jagalah benda-benda lagu tu. Bela-bela nak tarik tu bagus, nak tarik tu, tapi janganlah sampai leka pula. Buat sesuatu yang seperti sebelum pada ni, syair tu pun tak buat dah. Syair tu pun kena perhati dah. Apatah lagi kalau lagu ni pula, dengan muziknya pula, itu cukup tidak sesuai. Kena kawal lah, kena kawal benar tu. Lagi permainan lain-lain lah. Kita kata hak tak ada faedah, tidak boleh lah. Tidak boleh. Misalnya main haji ke dalam masjid, tak ada faedah tu. Main catur ke, benda yang hak asas dia tu pun khilaf berat dah tu. Ada hak kata haram. Benda-benda lagu tu. Main ular tangga tu kan, main ular tangga tu dah dia panggil nah. Macam-macam lah. Jadi banyak lagi jenis-jenis permainan tadi. Main ni jari ni ke tak boleh. Hak tak ada faedah dalam masjid tak boleh. Pacar ke pacar apa ni? Hak tak ada faedah tu. Gusti tangan. Nah. Tak ada faedah. Kalau tak ada faedah, kalau ada faedah untuk agama, boleh. Tu je kaedah dia je. Tak ada faedah, gapo-gapo. Gapo-gapo. Kita nak makan misalnya jamu dalam masjid, hak bukan main lah. Boleh ke tidak jamu dalam masjid? Boleh. Tak salah. Itu pun salah satu yang menarik orang juga.
Orang pun tidak merasa malu kalau di masjid. Hak mana mari jauh-jauh mari dia siapa yang kita kata lapar ke dahaga ke, kita bagi hidangkan. Ada dalam tak apa, boleh. Bukan kata masjid ni tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh tidur dalam tu, tak boleh main. Tak. Dia ada jenis-jenis permainan yang sesuai. Permainan yang sesuai. Begitulah. Tetapi ada juga seorang dua ulama yang mengatakan hak main dalam masjid ni, walaupun main pedal lagu ni untuk berlatih, untuk mempertahankan diri lagu ni, walaupun hak ni pun tak boleh juga, kata dia sudah mansuh dah kalau ada pun. Ada hak berpendapat begitu, sudah mansuh dah. Permainan hak bolehnya tak ada, dulu saja kata dia. Tapi ini pendapat ganjil sebenarnya. Di sini saya sebutkan pendapat Abul Hasan Al-Lakhmi. Jadi ulama-ulama hadis sebut ni antaranya pendapat dia. Dia kata mengikut pendapat dia tak boleh. Jadi permainan-permainan hak lain tu lagilah tak boleh. Hak ni pun tak boleh, tak ada. Jadi hak ni hak adalah hadis ni kata dia sudah mansuh, tak boleh pakai dah, kita tak boleh pakai. Di zaman Nabi dulu pun tidak sepanjang masa, hanya adalah sejulung je kita kata. Lepas pada tu tak boleh. Sebab apa? Dia pegang dengan dua dalil. Satunya ayat Quran, satu lagi hadis. Tapi ulama-ulama bantah dalil dia tu sebab tak terang, tak jelas untuk kita nak kata mansuh tu. Dan hak ni cerita-cerita Imam Bukhari buat mari ni main lembing dalam masjid ke apa ni, hak ni antara hak akhir dah ni. Jadi kalau hak tak terang supaya ayat ni kan, ayat fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh dan seterusnya, ayat ni tak ada kena mengena dengan larangan bermain. Cuma dia cerita dalam tu mendirikan sembahyang, gapo semua tu je. Bukan menafikan yang lain. Tidak menafikan yang lain. Jadi dalil dia tu tak kemah. Dalil dia tak kemah. Tidak berkenaan lah dalil tu. Duk cerita benda lain. Tiba-tiba dia mari nak royak larang hak ni, tak ada. Jadi ulama-ulama faham. Jadi kita nak kata sesuatu hadis atau sesuatu dalil tu sudah mansuh, dia kena jelas. Hak kita nak kata yang memansuhkannya tu hak mana, dia kena jelas. Tak boleh umum, terlalu umum lagu ni, tak boleh. Cuma kalau kita baca kan, maksud dia beribadat kepada Allah di masjid-masjid di mana diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan dan disebut serta diingati namanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak juga jual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan daripada mendirikan sembahyang serta memberi zakat, mereka takutkan suatu hari kiamat dan seterusnya ni. Ni tak ada kena mengena. Apa kena mengena dengan main tu? Mana ada larang main? Tak ada. Supaya juga kalau hadis hak dia pegangnya hak ni, jannibu masajidakum sibyanakum wa bajaninakum wa shira'akum wa bai'akum wa khusumatikum wa raf'a aswatikum wa iqamati hududikum wa salli suyufikum. Ani atas sana wa salla suyufikum wattakhidhu ala abwabiha al-matahir wa jammiruha fil juma'. Ni antara hadis pegangan dia lah. Ni lah kononnya dia katakan sebagai nasikh yang memansuhkan boleh main tu, iaitu elakkan masjid-masjid kamu daripada kanak-kanak, orang-orang gila, berjual beli, perbantahan, meninggikan suara, melaksanakan hukuman hudud atau menghunuskan pedang-pedang di dalamnya. Sediakanlah tempat-tempat bersuci di pintu-pintu masjid dan ukupkannya pada hari Jumaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini jadi pegangan. Di sini tak ada kena mengena ni. Boleh jadi ada sikitnya salla suyufikum, iaitu menghunuskan pedang-pedang di dalam masjid. Menghunuskan pedang. Tu yang nampak ada sikit pun. Tapi hak ni
Hadis ni tidak sahih. Bila hadis tidak sahih, tak boleh nak jadi pemansuh. Tak boleh. Dia tak boleh memansuhkan yang lain. Hadis ni tidak sahih. Lepas tu banyak hadis orang lagu ni riwayat macam-macam. Lepas tu sahabat-sahabat pun dikatakan dikaitkan dengan sahabat ramai ni, seperti Abu Umamah, Wathilah bin Al-Asqa', Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan lain-lain dikaitkan ni. Tapi tidak ada satu pun yang sahih. Bila tidak ada yang sahih, kita tak boleh kaitkan. Tak boleh kata dia memansuhkan. Dah boleh jadi situ hunuskan pedang tu dengan maksud nak perang dalam tu, nak menakut-nakutkan orang, nak balas dalam tu. Itu tak jelas lagi. Dengan sebab itulah ulama-ulama tak terima pendapat Abul Hasan Al-Lakhmi. Tak terima. Dia kata ni cerita ni sudah masuk. Cuba tengok Imam Bukhari buat tajuk. Imam Bukhari buat tajuk benar. Nak ayat boleh. Mana dia tak kisahlah tak cara. Dan ini sebenarnya adalah pendapat yang ganjil. Kalau orang kata tak boleh, sudah masuk, tak benar. Pendapat dia seorang lah. Orang lain tak ada disebut. Orang kata tak boleh. Menunjukkan boleh dikatakan sepakatlah ulama boleh buat benda lagu ni dalam masjid. Boleh. Lepas tu kalau kita tengok di sini, mana larang masjid tu kita bawa kanak-kanak pergi. Tak sesuai tu. Sedangkan banyak dalam hadis sebut kanak-kanak pun dibawa sampai Nabi, sampai ke akhir hayat dia pun. Apa larang itu nak suruh mesra kanak-kanak tu dengan masjid, molek lah kita pergi ke masjid. Kalau hak gila tu siapa juga. Hak gila tu tak ada dalam hadis ni. Walaupun dari segi kandungan dia tu setengah-setengah tu memanglah betul kandungan dia tu, tapi hadis ini tak boleh dibuat pegangan lah. Hak lain-lain tu Imam Bukhari akan buat tajuk suku-suku jual beli dalam masjid lagu mana akan datang, angkat suara dalam masjid lagu mana. Lepas pada tu melaksanakan hukuman had dalam masjid, boleh ke tak boleh? Itu betul lah, memang tak boleh lah. Tapi riwayat ni tak boleh pakai. Riwayat ni tak boleh pakai. Kalau kita tengok riwayat Ibnu Majah ni saja, saya sebutkan di situ berapa orang perawi, 3 orang perawi, dhaif saja. Jadi tak boleh pakai lagu mana nak apa namanya menghapuskan, mengenepikan apa ni Sahih Bukhari ni, hak tinggi gini hadis yang menunjukkan boleh ni. Duduk main, dia sebut wal habasyah yal'abuna bi hirabihim. Puak-puak Habsyah tu duduk main, lembing-lembing mereka duduk main. Mana main? Sebagai berlatih lah main tu. Tak boleh nak bantah. Jadi masalah nasikh mansukh ni pun satu hal juga. Setengah-setengah orang, kalau kita mengaji cara lama lah, mengaji di pondok-pondok kau misalnya, orang-orang kita ni banyak ngaji, dia pegang hak banyak mansuh, banyak benda mansuh, terutamanya ayat Quran. Ayat Quran tu tak banyak benda, hampir separuh mansuh. Jadi sesoalnya ayat Quran hak ada ni kan, hak ada ni kan hanya ambil berkat lah, baca boleh pahala gitu. Nak pakai, nak amal tak boleh. Nak amal tak boleh. Banyak lah. Hak ni dikatakan mansuh, hak ni dikatakan mansuh. Ya betulnya kalau mengikut pendapat kita lah, ramai lagi orang lain, Anwar Shah Kashmiri, Syekh Muhammad Abduh, dan ramai lagi hak lain-lain mengatakan ayat Quran ni tidak ada mansuh. Syah Waliullah sendiri, Maulana Ubaidullah Sindi, dalam kitab-kitab dia tak ada mansuh. Kalau Quran semuanya boleh pakai. Cuma kalau ada beza nampak ni bercanggah ni, ini pakainya tepat ni, dalam keadaan ni, ni dalam keadaan ni. Nak kata tak boleh pakai tak. Tapi kalau hadis semua terima, ada mansuh, ada nasikh. Quran masih khilaf. Walaupun disebut, dikatakan kebanyakan ulama kata banyak mansuh, sebenarnya istilah nasakh itu dalam istilah ulama mutaqaddimin dia sangat luas. Tu yang jadi orang keliru tu. Dia mengaji gitu secara betul, selapis gitu,
Mana mansuh, bila mansuh tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Gitu. Misalnya la ikraha fid din, tak boleh pakai, dia kata sudah mansuh. Apabila ada boleh paksa dalam agama? Bila? Tak ada. Waktu tu memang boleh pakai. Waktu tu. Jadi hak adanya kena perang saja. Jadi perang dalam keadaan lagu mana pun kena perang kau. Kita lemah pun kena perang kau. Kau lagu mana? Kalau kata paksa, tidak ada paksaan dalam agama. Memang sama-sama dah gitu. Bila ada paksa? Sebab tu kalau Islam dibawa pergi ke mana-mana negeri, tak ada paksa. Dia masuk Islam sendiri. Tak boleh nak paksa. Bahkan dalam Quran sendiri kata, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Patutkah kamu nak paksa orang sampai jadi mukmin? Mana tak boleh. Bukan paksa. Ini akidah ni. Jadi tidak ada berjangka. Mana dia kata tak boleh? Ni mansuh. La ikrah fid din. Jadi sesoalannya, lah ni kita kena boleh lah nak paksa orang. Tak kena tu lagu tu. Tak kena. Qatilul musyrikin kafah. Perangilah orang kafir tu semua sekali. Hak tu je adanya. Tak kena tu. Perangi tu dalam keadaan lagu mana? Siapa? Banyak perkara lagi yang kena bincang. Persediaan kita cukup kau? Kalau kafir zimmi lagu mana? Kafir muahid lagu mana? Banyak pula kafir tu. Nak perang juga lah. Banyak lagi perincian dia. Yang sebetulnya kalau kita baca kitab Al-Fawzul Kabir misalnya, hak Syawaliullah, dia bahasa so. Ayat ni hak dikatakan mansuh sebenarnya tidak mansuh. Boleh pakai dalam keadaan ni. Ni pakai dalam keadaan ni. Tu dalam usul tafsir. Dalam usul tafsir kita boleh tengok. Lepas tu Ubaidullah Sindi pula mari, dia kata tak ada mansuh. Semua boleh pakai lah. Kalau Quran. Itu antara fahaman umum yang tak tepat lah. Kita kata tak tepat, merugikan. Jadi nampak Quran tu tidak jadi panduan, hanya sejarah saja. Kita baca tu, cerita orang dulu. Satu ketika di zaman Nabi, kita sendiri tak ada kena mengena dengan hak tu. Kita sendiri tak ada kena mengena. Jadi tak boleh pakai dah. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was sinna bis-sin wal juruha qisas. Tak boleh pakai, sudah mansuh kata dia. Banyaklah lagu-lagu. Setengah-setengah kata mansuh tu tak ada kena mengena dengan hukum pun. Ada juga mansuh. Mana boleh lagu tu. Mansuh dia berkait dengan hukum. Jadi dia tidak faham istilah. Sebab itulah pengajian tu nampak satu bentuk saja. Bila satu bentuk tu kalau kurang pun kurang. Waktu dah kalau kita terima dan kita terima satu aliran tu kurang lah. Kita tak tahu soalannya itulah segala-galanya Islam. Tafsiran. Padahal banyaklah kita tafsiran. Kita tengok usul tafsir ni. Ni lagu ni. Usul tafsir ni lagu lain. Cuba baca tu aliran lain. Hak ahli sunnah juga. Kita ni sepikkan. Kalau lagu ni saja. Kalau akidah kak, kalau sifat kita sifat 20 saja. Tak belajar cara dia tak sah. Tak jadi. Itu kita sempitkan. Padahal banyak cara. Misalnya dalam usul tafsir ni, hak ni kata mansuh, banyak benda mansuh. Jalaluddin Sayuti dia sedikitkan dalam itqad dia tu. Sampai tinggal 20, 19 gitu je. Hak asalnya beratus-ratus. Dia tak kena dah lah. Mari Syawaliullah, dia kata 5. Dia tak kata berhabis lagi. Sebenarnya dia nak pergi habis. Tak ada masuk. Ubaidullah Sindi mari bahas. Ada semua boleh pakai. Sebab saat ni bila kita kata masuk, Imam Syafi'i duduk pakai tu lagu mana? Kalau orang tu gigi dia patah kena baca. Kisah dia nya balasan dia patah gigi dia juga. Waktu dia pakai mana? Tidak ayat Quran tu. Dan kalau sudah masuk pakai lagu mana? Jawabnya orang-orang hak kata mansuh juga tu, dia kata dia pakai tu berdasarkan hadis Ukli dan Urainah tu, buat-buat tu. Hak Nabi selah mata dia kan dengan besi panah tu.
Nabi tak boleh minum air ke dia. Sebab apa? Sebab dia buat gitu kepada penggembala Nabi tu. Dulu kita sudah jumpa dah tu. Jadi Nabi SAW balas, dia pegang, jadi lebih pegang dengan hadis lagi daripada Quran. Quran tak boleh pakai. Ya, jadi kita pakai juga tu, pakai hadis tu. Oh, mana patut lagu tu? Quran itulah patut lebih sepatutnya kita rujuknya, jadi rujukan utamanya. Sepatutnya kita kata, ya Nabi buat gitu tu apa? Sebab dalam Quran saat ni dia ikut Quran tu. Jadi tapi kalau kita kata masuk, mana Quran tak boleh pakai. Jadi patut pakai juga ni, pakai hadis tu. Jadi hak masuk dalam Quran tu, dalam hadis ada pula boleh pakai. Apa makna? Tidak kena bercanggah tu Quran dengan hadis tu. Cara yang betul, agama ni, Quran dengan hadis tidak akan bercanggah. Sokong menyokong. Itu sepatutnya. Tapi kalau kita pakai hak ni, jadi nampak bercanggah. Tak kena. Tapi kalau hadis, ya, boleh dikatakan semua terima. Ada hak mansuh, ada hak nasih. Tapi biar tentu dulu, hak mansuh tu hak mana? Hak nasih, hak yang memansuhkan tu hak mana? Kalau lagu ni tak boleh mansuh. Tak padan di setara ni. Ayat Quran tak terai. Hadis pula dhaif. Lepas tu tak terai pula. Tak terai pula. Jadi ada juga hak memang diterima, mansuh. Misalnya suatu ketika dahulu sahabat-sahabat ni disuruh kalau makan apa di daging ataupun lain-lain yang dimasak lah, dia kena ambil air semaya, batal air semaya. Kena ambil air semaya semula. Misalnya kita makan mi ke, ikutlah apa lah, nasi ke, semua tu kena masak kan. Kita ada air semaya, bila kita nak semaya kena ambil air semaya mula. Suatu ketika dahulu memang ada dalam hadis-hadis ada. Tapi lepas pada tu jumhur ulama kata tak payah ambil air semaya. Buktinya Nabi SAW sendiri di akhir hayat dia, lepas pada orang ajak dia makan kambing, dia makan. Lepas pada tu masuk asar, dia tu pergi semaya. Dia tak ambil air semaya. Ini menunjukkan hak panggai kau ikutlah, kau kena api ni, guna api, tidak membatalkan air semaya. Hak suruh ambil air semaya dulu ada juga dalam hadis. Itu sudah mansuh. Itu betul. Lagu tu nak sabarlah. Boleh lah nak pakai hak tu. Tapi Imam Ahmad kata tidak mansuh. Memang hak lain-lain mansuh belaka. Tapi kalau makan daging unta, hak tu memang batal air semaya kata dia. Dia kata hak tu tak mansuh. Tak termansuh hak tu. Hak lain mansuh. Dia pun terima juga. Tapi kalau daging unta tak boleh. Sebab tu mengikut mazhab Ahmad, kalau makan daging unta ada ismayah, ambil ismayah mula. Walaupun ada hadis, tapi hadis tu tidak memansuhkan hak saat ni. Hak tu sah tak mansuh kata dia. Sebab apa? Dia tengok hadis banyak sangat ni. Hak Nabi suruh ambil air semaya kalau makan daging unta. Hak tu dia kata tidak mansuh. Adalah hak khilaf-khilaf lagu tu. Tidak semua terima. Hak kebanyakannya kata daging unta ke daging gapo ke tak batal air semaya. Jadi dia tidak memansuhkan hak mana-mana tak ada. Itu banyaklah dalam hadis tu, ya betul lah dalam hadis. Tapi Quran tak ada. Tapi pendapat hak kata Quran ni banyak mansuh tu umum, pendapat umum dalam masyarakat kita ni, hak mengaji pengajian biasa umum ni memang gitu. Tapi yang kita nak ceritanya tak kemah tu. Tak kemah. Walaupun awak mari ayat manansakh min ayatin tu masih dibahas lagi, tu panjang lagi ceritanya hak tu. Hak mana maksud ayat tu? Apa maksud ayat tu? Panjang lagi ceritanya. Jadi hak lebih kemahnya tidak. Quran boleh dipakai semua sekali. Bukan hanya tinggal sejarah saja. Kecuali hak berkenaan dengan sejarah tu lah. Sejarah hak zaman Nabi Nuh ke apa tu, tak ada kena-guna lah. Sebagai pengajaran hak maksud nasah. Nasah ni dia berkait dengan hukum. Macam ni ni hukum main dalam masjid. Apa hukumnya? Harus ke? Tu barulah boleh kita nak kata nasah. Dia nak nasah. Tapi kalau cerita Nabi, anak Nabi ada hak ni, bunuh hak ni, hak tu tak boleh nasah. Hak tu nasah ke dia ni, cerita masuk pula dah hak lagi tu bunuh hak tu.
Bukan hak tu, sebaliknya. Tak ada lagu tu. Tak ada. Jadi inilah ceritanya. Tak apa, kita notasi lagi tu baca sendiri lah. Antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, banyaklah antaranya, ialah satu, keharusan bermain senjata seperti lembing dan lain-lain di dalam masjid sebagai latihan dan persiapan untuk menghadapi musuh. Boleh, haruslah. Sekurang-kurangnya duduk situ, harus. Main senjata, seperti lembing dan lain-lain, boleh. Kalau ada niat yang baik, dalam keadaan yang terkawal dan sesuai masanya, maka itu baiknya, harus tu mungkin jadi lebih tinggi lagi kedudukannya. Lebih tinggi lagi kedudukan. Bukan sekadar harus saja. Elok kalau kita kata, mustahab kau, paling tinggi sekali lah. Jadi belajar main senjata ini menunjukkan Nabi SAW menggalakkan hal ni lah. Waktu lah, jelas lah tu. Jadi kita pun hak moleknya berlatih hak ni, belajar. Molek belajar ni, belajar. Tapi kalau siapa belajar lebih sangat, habis geng, habis masa, habis tenaga dah, lama pun nak makan masa. Supaya digambarkan nak belajar kungfu tu kan, kena berlatih akak air gini lah, kena gini lah, kena panjang masa, lama tu dah. Kena fikir kata buat masa banyak, Lan dia bedih je. Sedua ayak mula pak sama ada prank kena sebutir tu kan. Terak situ. Tak perlulah habis masa lama, penat gitu mu, seksa, tak perlu. Tapi sekadar belajar, berlatih, ambil ilmu ni perlu. Sebab kata tadi lah, dia best tau. Orang reti dengan orang tak reti ni, kalau dia jatuh pun dia best. Best. Tu memang best. Dan main berlatih-berlatih begini ni adalah suatu yang mulia dalam Islam. Dan hak ni dikira sebagai ibadat juga ni. Sebab tu kita tengok nota ni sebelah pada ni, sebelah tu Kirmani menimbulkan soalan di sini, kemudian menjawab soalan itu sendiri. Soalannya ialah bagaimana Rasulullah SAW boleh membiarkan mereka bermain di dalam masjid? Tidakkah bermain di dalam masjid itu bercanggah dengan kehormatan dan kemuliaan masjid? Dia kata, jawabnya ialah permainan itu pada hakikatnya adalah ketaatan. Main-main ni ada kalanya taat, ibadat, dikira sebagai ketaatan, kerana ada faedahnya untuk berjihad. Walaupun pada lahirnya ia hanya suatu permainan, walaupun hanya permainan nampak zahirnya, tetapi ia adalah taat, ibadat juga. Yang kedua, kita orang-orang Islam boleh melihat permainan yang diharuskan oleh agama. Kalau kata main, boleh kau tengok? Boleh. Janganlah hak belik-belik sangat lah. Hak biasalah permainan, sukan-sukan kita boleh tengok. Tengok sini luar gini kau, tengok dalam TV kau, dalam gambar kau, tak apa berlaku. Boleh tengok. Mana? Dia aurat tu kena jagalah. Itu suku lah tu nampak lain. Nak bina badan tu cukup dah tu dah. Nak nampak badan dia tu dah. Nak nampak badan dia tu tak boleh. Tak boleh. Kita orang-orang Islam boleh melihat permainan yang diharuskan. Nak tengok main bola ke, boleh. Cuma kena jagalah. Bola tu sampai pukul 4 tu, sampai terlepas subuh tu tak. Itulah pula je. Dari segi dia tu sendiri tak apa. Nak main, nak tengok orang main, tak apa, harus. Boleh lah. Orang perempuan nak tengok orang lelaki, macam sini Aisyah tengok juga, tak apa.
Tidak kata tak boleh, orang perempuan tak boleh tengok. Itu permainan orang lelaki misalnya. Tak. Boleh tengok. Orang lelaki nak tengok permainan orang perempuan, ya sesuai lah, dalam keadaan yang terkawal, terbatas, boleh. Yang ketiga, orang-orang perempuan boleh melihat permainan atau pertunjukan yang diadakan oleh orang-orang lelaki dalam batas-batas yang dibenarkan. Lepas tu kalau kita kata dah main tu selok kain dia misalnya dah, dia tertengok, itu tak apa, dimaafkan. Hak lagu tu dimaafkan. Jadi nak kawal secara mana kalau dah main kan? Kalau dah main dah rebah, boleh jadi selok, boleh jadi terdedah, boleh jadi cari kain, boleh jadi belaka. Cuma apabila berlaku begitu, jangan tengoklah. Buat larilah pandangan tu, jangan ditengok terus. Hak tu bukan orang perempuan saja tak boleh, lelaki pun tak boleh. Lelaki pun tak boleh tengok aurat orang lain. Kalau berlaku begitu, dia dimaafkan. Dalam Bukhari ini sendiri ada sebut, iaitu Anas kata dalam perang Badar tu, dia tengok sahabat-sahabat perempuan hebat juga, duduk perang terlibat sama. Mereka itu dia tengok betih dia tu, Aisyah dan perempuan-perempuan yang lain yang terlibat, tengok nampak betih dia, seloklah dia royak dalam Bukhari. Hak tu dimaafkan, bukan sengaja tengok. Dan dia bukan sengaja selok dalam keadaan gaduh-gaduh gitu. Dia serupa juga main pun lagu tu lah juga. Dia mungkin ada terselok, ada gapo tu, hak tu dimaafkan. Tak apa, tidak kata tak boleh. Yang keempat, kebenaran kepada Aisyah melihat permainan lembing di dalam masjid itu bukan semata-mata untuk hiburan, tetapi untuk disampaikannya sunnah itu kepada umat kemudian. Jadi kalau kita tengok kan, ni dia royak ni, dia tengok gini-gini. Jadi orang perempuan pun boleh tengok. Tidak kata dilarang. Buktinya dia sendiri tengok. Cuma Nabi suruh duduk di belakang lah, selimut gitu, tengok. Nabi tutup dia dengan kain selimut. Tengok, sekadar nak tengok tu, main tu tak apa. Jadi begitulah, kita dalam gapo-gapo pun dia ada maksud agama tu, misalnya Aisyah tadi, dia nak sampaikan kepada orang lain, itu ada faedahnya. Maka kita tahulah hukumnya. Yang kelima, sesetengah sukan dianggap sangat baik dalam Islam dan begitu digalakkan sehingga ia boleh diadakan di tempat yang suci seperti di dalam masjid sekalipun. Sampai setara itulah. Bukan kata Islam ni anti sukan, tidak anti. Hak anti kalau hak bercanggah tu tak, iyalah bercanggah. Ataupun jenis-jenis kalau apa dia ni orang panggil ni, ratu cantik ni, apa dia, pertandingan tu, tu tak boleh lah. Buka aurat gapo tu, tentu dah tak boleh. Tu alim mana nak kata boleh? Kalau kata boleh, bukan dia tu. Begitu juga hak tadi, hak bina badan ke apa tu, tak boleh. Tak usah dah ambil lah. Kita kata hak mazhab, hak kata kubur dan dubur tu saja auratnya, tak usah, tak perlu. Banyak perkara yang kadang-kadang kalau lebih-lebih sangat sia-sia. Terutamanya apabila kita tengok zaman lain ni, sebab kita kata sana je lah, gomo duk lopak mari orang berdeh, habis lalu dia kira, habis dia kira. Jadi selemah-lemah orang budak cekeh sikit, tak sedar ayat setara mana hebat, rebah kena tu berdeh tu. Ni sampai berdeh. Jadi nak main-main pun bila-bila beringat lah juga. Hak lebih molek lagi kalau boleh berlatih hak tu. Senjata, guna hak senjata hak semasa. Senjata hak semasa. Yang keenam, keelokan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemesraan baginda dengan isteri-isterinya. Lagu itulah keadaan. Dia tidak kata isteri dia tu tak bui, gapo nak tengok, nak berhibur sedikit gapo. Dia benarkan. Yang ketujuh, kelebihan Aisyah dan keistimewaannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, apabila terdedah kepada lelaki
orang-orang perempuan Islam dikehendaki berada dalam keadaan lebih tertutup atau dalam keadaan berhijab dengan sempurna. Kalau dia berkait dengan lelaki ni tak kira lah nak kita tengok mene ko, nak pergi di pejabat ko, nak pergi gapo ko, aurat tu kena jaga molek. Aurat tu kena jaga molek. Jadi masalah aurat ni dalam had masing-masing, bukan khusus kepada perempuan saja, lelaki pun lagu tu juga. Lebihlah kena jaga tu. Kalau kita nak main ni ada penontonnya perempuan, jadi lebih kena jagalah. Nak balik dengan kalau kita kata orang lelaki saja penonton dia. Begitu juga sebaliknya. Yang kesembilan, hijab para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berat berbanding hijab orang-orang perempuan Islam yang lain. Memanglah hijab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia lebih lagi. Sebab itulah Nabi selimut dia, tudung dia, nampak muka dia, mungkin nampak mata dia saja ke dia tengok tu. Memanglah hak tu tidak dinafikan. Hak kata apa ni tak boleh tengok muka gapo tu isteri Nabi, ya. Kebanyakan ulama terima hak tu. Tetapi kalau orang lain tidak. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni pun tidak, isteri Nabi kebanyakan sahabat perempuan Nabi tu dia tidak pakai tudung muka. Tudung kepala, muka dia nampak. Itu hak kebanyakan. Tapi kalau isteri Nabi tidak. Sebab itulah dalam ayat Quran dia ada sebutkan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu minta gapo-gapo dengan isteri Nabi tu, minta nak barang nak gapo pun, mintalah dari balik tabir. Tabir suku pula. Memang suatu ketika dulu sebelum turun ayat hijab tu, isteri Nabi pun serupa orang lain juga. Tapi bila turun ayat hijab tu, hijab hak khusus adalah untuk isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih daripada hak lain. Yang ke-10, senjata yang digunakan dalam berjihad dan latihan untuk berjihad hendaklah yang sesuai dengan tuntutan dan kehendak semasa. Jadi hak ni duduk berlatih ni, duduk berlatih ke dia lembing. Pada masa tu orang guna lembing. Memang lembing yang digunakan. Jadi kalau sekarang ni bedil lah. Hak kena belajarnya. Sepatutnya kena belajar gitu. Kalau nak ajar, Gabriel panggil PLKN ya. PLKN sekarang ni. Semuanya ajar. Dan kalau nak apa dia, salah satu sukatan dia tu, dalam sukatan dia kena ada lah benda-benda lagu ni biar tiba gede. Jika kadang-kadang satu-satu kerjaan dia takut kalau rakyat dia tiba gede kan, jadi sebuah Gaddafi itulah. Dia juga gomo suruh belajar ni. Hak perempuan yang gapo pun dia juga gomo. Akhir sekali dia jatuh. Kita tentera dia juga. Tapi senjata hak sesuai memang kena belajar hak tu lah, hak moleknya. Kalau bedil, kalau bom lagu mana caranya, kalau berlaku bom di bom di sesuatu kawasan tu lagu mana kita nak buat, kita kena jaga gapo misalnya, sekurang-kurangnya kena tahu hak tu. Tapi kalau negeri-negeri yang memang selalu berlaku benda-benda macam ni, memang dia ajar benda-benda gitu, dia ajar. Dia ajar. Antaranya kalau di Pakistan tu, dia banyak berlaku benda-benda lagu tu kan. Kalau di Pakistan tu, kalau bom dia kata mu kena terjun tempat rendah. Tak kira dalam parit dalam lokal pun mana tempat rendah ada, mu terjun situ kata dia. Itu antara dia ajar secara umum lah. Terjun situ, mu duduk terak kata dia. Duduk terak, jangan rapat dada ke tanah. Ni dia ajar. Ni telinga tekuk ni, hak ni biar duduk atas tanah. Dia boleh jadi gegaran dia tu bahaya. Dia akan ajar. Sekurang-kurangnya ajar benda-benda gitu, tak banyak lagi orang lain-lainnya. Dalam keadaan gini lagu mana, dalam keadaan gini lagu mana, sepatutnya dia ajar. Dan kalau ajar hak ni termasuk dalam sunnah Nabi. Kalau ajar hak ni.
Bukan semata-mata untuk masyarakat majmuk sajalah, untuk mesra masyarakat berbilang masa saja, bukan itulah. Sepatutnya dia kena ada juga ni, ajar-ajar jenis guna senjata, biar tahu. Ni kalau tidak, tak tahu kau satu, tak tahu kau satu. Itulah antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Lepas tu di hujung dia tu, Imam Bukhari sebut Ibrahim bin Al-Munzir menambah dengan riwayat dia tu. Sebab dalam riwayat sebelum pada tu dia tak ada sebut. Ini cara Imam Bukhari memang lagu tu cara dia. Hak tu tak tahannya. Kalau orang hak tak biasa, dia kata, mana? Cuba kita tengok kan, dalam hak mula-mula tu, orang-orang Habsyah duduk main dalam masjid. Main ke apa? Dia tak ayat main ke apa. Dalam riwayat yang pertama, kecuali dalam riwayat hak Ibrahim bin Al-Munzir tu tambah, hak tu ada main lembing mereka. Main lembing. Bukan duduk main tu main lah, bukan. Kalau pakai hadis ni kan duduk main dalam masjid, ikut main gapo pun dah. Tak boleh. Itu maksud Imam Bukhari pun salah satunya. Hadis ni kita kena tengok. Kalau sini dia sebut main gapo, kena pasti lama kan main dacok pula dalam masjid lah. Duduk main haji ke, duduk main teruk ke, bukan dia kata main. Tak boleh gitu. Kena tengok tempat lain. Main gap, hak demo tu main gap. Main lembing. Itu cara nak faham. Jangan tengok sah dia. Kalau tengok sah, apa boleh jadi seperti ni? Main dalam masjid. Kita pun buat kesimpulan tu. Ikutlah main kau apa. Boleh lah. Tak boleh. Kena tengok hadis lain. Macam di sini dia sebut apa ni? Main lembing. Main lembing. Riwayat Ibrahim bin Al-Munzir ini menurut Al-Aini sebenarnya dikemukakan oleh Bukhari secara ta'liq. Aini ni salah seorang pensyarah Bukhari lah. Salah seorang pensyarah Bukhari. Ia besar kitab dia tu 20 jilid lebih. Syarah Bukhari ni. Dia kata Imam Bukhari riwayat secara ta'liq ni. Secara ta'liq ni mana dia tidak sebut sanad penuh lah. Sepatutnya ada orang di celah tu. Ibrahim bin Al-Munzir tu Imam Bukhari ada ambil daripada orang lain, seorang ke beberapa orang ke. Kalau dia ambil daripada orang perawi hak datang dengan meninggalkan beberapa orang perawi di bawah ni, itu orang panggil riwayat secara ta'liq. Jadi kalau kita kata riwayat ni secara ta'liq, dah muka kita baca kitab Bukhari kan, jadi kena sebutlah ni. Kalau tidak, tak ada beza lah baca kitab hadis lain. Di sinilah letak seni-seninya tu. Jadi kalau kita kata riwayat ni secara ta'liq, hak main ni main lembing. Hak sebut main lembing ni riwayat tu secara ta'liq. Bila riwayat secara ta'liq, sanad dia tu tidak penuh. Bila sanad dia tu tidak penuh, putuslah bang. Bila putus itu dhaif. Apa Imam Bukhari buat dalil dengan hak dhaif tu? Siapa dia bubuh dalam tajuk Ashabul Hira, lembing dalam masjid tu tak apalah dalam hadis. Mula-mula tu ada dalam masjid tu, tapi main lembing tu tak ada. Kalau ada pun dalam riwayat hak dikemukakannya secara ta'liq. Hak dikemukakan secara ta'liq itu dhaif. Apa Imam Bukhari buat dalil dengan hak tu? Siapa dia buat kesimpulan daripada hak dhaif tu, kita kata bubuh dalam tajuk dia. Itu benda kalau mengikut hak Aini kata. Tapi menurut Kirmani ni, Kirmani ni syarah Bukhari hak dulu syarah lama 1000 tahun lebih tadi syarah ni. Dia kata Ibrahim bin Al-Munzir itu salah seorang guru Imam Bukhari. Maka Bukhari meriwayatkan daripadanya secara ta'liq tidak lebih daripada satu kemungkinan saja. Aini kata, tapi dia kata dulu. Aini ni kata kemudian. Kalau ada orang katalah ini riwayat secara ta'liq, kita kena fikir sebelum kata begitu. Sebabnya Ibrahim bin Al-Munzir ni salah seorang tu guru Imam Bukhari. Kalau kita kata ni dah dia kata Ibrahim bin Al-Munzir meriwayatkan gini-gini, hak ni kita kata riwayat secara ta'liq, itu andaian saja. Mu tahu mana kata boleh jadi ada orang lain, itu boleh jadi Imam Bukhari ambil tu dengan dia pun, kau tu guru dia kan.
Macam mana kita boleh kata dengan pasti ini riwayat secara ta'liq tu? Sebab akibatnya apabila kita kata riwayat secara ta'liq, maka dia akan jadi dhaif. Takkanlah Imam Bukhari nak dalil dengan hak dhaif. Hak munasabahnya dak Imam Bukhari ambil ni bukan secara ta'liq, bahkan dia ambil daripada tubuh dia lah. Zada Ibrahim ibn al-Munzir. Ibrahim ibn al-Munzir menambahkan, qala haddathana, dia kata haddathana Ibnu Wahab. Jadi hak ni sebabnya tidak seperti biasa kalau mengikut ini. Kalau mengikut hak seperti biasa ni, hak musnad Imam Bukhari, iaitu dia kata haddathana. Hak ni dia tidak kata gitu. Dia sebut dalam bentuk Ibrahim bin al-Munzir menambahkan. Seseolahnya ni riwayat paling tinggi secara muzakarah, kawan. Riwayat secara muzakarah ni hak tidak rasmi. Tok guru dia ni Ibrahim bin al-Munzir lah, katakanlah, meriwayatkan kepada Imam Bukhari, cuma dia ada sebut. Imam Bukhari pun sebut lah, dia sebut. Tak ada secara rasmi dengan kata haddathana gini dak. Hak itulah Imam Bukhari wa mari zadat. Itu maksud aininya dia pun bukan sebarangan orang juga. Tapi Kirmani kata, kita kata riwayat secara ta'liq itu kemungkinan seandainya saja tu. Bagaimanapun hadis ini tak apa. Kalau kita kata hak ni tidak kuat, andaikan hak ni betul lah sebab ini kata, maknanya riwayat secara ta'liq, Imam Bukhari bubuh dalam tajuk dia tu, dia ambil mana? Dia tak boleh ambil lah sini ni sebab hak ni tak kuat. Maka ada jawapan dia. Imam Bukhari selalu juga hak dia bubuh dalam tajuk dia tu ada dalam hadis lain. Walaupun tak ada dalam kitab dia, ada lain. Tetapi oleh kerana hak ada tu tidak menepati syarat dia, dia tidak emas. Dia bubuh, dia tidak amari hadis tu dalam di bawah bab ni. Dia hanya bubuh di dalam bab dia tu. Lembing tadi, main lembing tu. Dalam bab dia saja. Misalnya di sini cuba kita tengok. Hadis ini diwasalkan oleh Imam Ahmad dan Ismaili melalui saluran riwayat Uthman bin Umar daripada Yunus, daripada Zuhri dan seterusnya. Di atas tu serupa lah. Tetapi di dalamnya juga tidak terdapat perkataan masjid. Tapi dalam hak tu tak ada pula dalam masjid, main saja. Main lembing ada, dalam masjid tak ada pula tu. Jadi tak apa kemas juga. Imam Muslim menghilangkan kemuskilan di dalam sahihnya apabila beliau meriwayatkan daripada Abi Tahir Ibn Sarh, daripada Ibni Wahab, daripada Zuhri dan seterusnya di atas tu serupalah. Di dalamnya tersebut gini, dalam Muslim tu, boleh jadi Imam Bukhari isyarat tu hadis dalam Muslim, iaitu al-Habasyah yal'abuna bi hirabihim fi masjid Rasulillah. Dalam riwayat ni sebut kedua, main dalam masjid, main gapo, main lembing. Kedua-duanya sebut. Berdasarkan riwayat ini, kedua-dua perkataan lembing dan di dalam masjid tersebut di dalam hadis yang sama. Apa yang ditambah oleh Ibrahim bin al-Munzir ialah perkataan bihirabihim di akhir hadis riwayatnya. Hak tadi, hak Imam Bukhari tadi. Riwayat inilah yang menjadi landasan Bukhari untuk menyebutkan perkataan ashabil hirab di dalam tajuk bab di atas. Ini bagi orang yang nak perhati kesesuaian tajuk dengan hadis yang dikemukakan tu, perlulah ambil kira benda ni. Perlulah ambil kira. Kalau nak kira memang benda ni ada dalam Muslim tu, memang ada tu. Tapi Imam Bukhari dia ada banyak maksud lain. Apa dia tak ambil orang Muslim? Boleh kalau dia nak ambil, tak sih saja dia. Sebab kita kata baru ni lah, dia saja ambil orang susah. Dia nak ceritanya orang yang pandai tidak nak lawan. Tak ada belah mana pun hak terai pun dia boleh guna juga. Dia boleh guna juga. Tapi orang hak tak pandai, hak terai ada depan dia pun dia tak nampak lagi. Hak tu lah baru ni kita kata, hak Sayyidina Umar kata tu, as-sayfu bil adud, atau dalam setengah riwayat kata bis-sa'id, la-sa'id, atau lal-adud bis-sayf. Hebat pedang kerana tangan yang memegangnya. Bukan hebat jadi hebat tangan dengan sebab pedang yang dipegang tu. Dia nak ayatnya, kalau orang yang hebat, orang yang bisa pandai lah, pedang tu tak ada dalam mana, pedang buruk pun kita kata tak.
Pedai tumpul kau ikutlah, kita kata pedai belah mana. Nah, dia boleh guna jadi kerja kepada dia. Tetapi kalau orang tak pandai, pedai comel setengah mana, tajam setengah mana, betul dia apa juga. Tak kena raya makan diri. Makan diri sendiri. Jadi Imam Bukhari ni lagu tu lah juga. Dia seorang yang pandai dalam nak memahami hadis ni. Walaupun tidak terat, dia lebih suka gitu. Barulah nampak bisa tu kan. Baru dia kita sebutkan orang hak silap. Misalnya kita kata orang hak silap, hak belajar ilmu pertahankan diri itulah, dia tak ada apa satu. Tak ada apa satu pun tak apa juga dia. Apatah lagi kalau ada sepedai kau gapo kau, tak ada apa satu pun tak kena juga dia. 10 orang duduk depan, ada macam-macam senjata, tak kena. Sebab apa? Dia pandai. Dia pandai pula. Supaya juga ni tak, zahirnya tak ada nampak. Kalau tak ada sebut masjid, tak ada. Tak ada sebut main lembing, tak ada. Tak apa, dia boleh guna. Dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Begitulah cara Imam Bukhari. Tapi kalau kita perhati tempat lain memang ada sebut dengan jelas. Hak peristiwa ni berlaku dalam masjid. Lepas tu hak main tu, hak kata main-main tu main lembing. Jelas. Tapi kita dalam menghadapi hadis ni, kita tak boleh terikat dengan zahir dia. Tak boleh terikat dengan zahir dia. Misalnya kita kata Nabi naik unta, jadi unta lah kena naik. Tak boleh gitu. Bukan lagu tu caranya. Kalau lagu tu jadi sempit lah, terhadna lah. Sebab banyak perkara hak ada zaman Nabi tu tak ada zaman kita. Hak ada zaman kita tak ada zaman dia. Jadi terhad benar lah. Dia tak boleh fikir gitu. Kita kena fikir gini. Bapa dia naik unta, bapa dia naik kuda. Dia jalan kaki pun boleh kan? Siapa juga kalau jalan kaki pun nak cepat lah. Tu kita kena fikir tu. Tujuan nak cepat siapa? Itu tujuan. Begitu juga hak ni kalau sebut lembing, apakah nak khususkan dengan lembing saja? Tidak, senjata maksud dia. Jangan kita kata hak boleh main dalam masjid tu lembing, sebab dalam hadis disebut lembing. Jadi lembing lah. Tak boleh kalau main kau nak. Itu cara tak betul tu kalau faham lagu tu. Kita kena faham supaya tak di. Betul dia naik unta, dia naik kuda, dia tak naik kapal terbang, dia tak naik kereta api, dia tak naik kereta. Muka tak ada sama dia. Kita kena faham apa dia naik. Sepatutnya gitu. Baru selesai, barulah boleh ikut kait belakang. Supaya juga ni Imam Bukhari sebut lembing, sebab dalam hadis sebut lembing, tapi bukan makna khusus lembing di sini. Mana main senjata. Main senjata, berlatih menggunakan senjata di dalam masjid itu. Boleh dalam masjid pun boleh. Kalau luar tu lagilah boleh. Dalam masjid pun boleh. Ini termasuk dalam perkara-perkara yang zahirnya nampak tidak sesuai dibuat dalam masjid. Tapi kalau keadaannya, suasananya, niatnya betul molek, boleh juga dalam masjid pun. Suasana tu lagu mana? Seperti kita kata tadi, orang tidak duduk semaya. Orang tidak duduk semaya. Lepas tu berlatih sungguh-sungguh, molek, cuba kawal lah diri tu. Jangan siapa riuh rendah pula. Riuh rendah pula. Jangan buat siapa jadi gelanggang pula masjid tu. Sebab hak utama apa dia dalam masjid? Semaya. Itu hak utama. Masjid ni, dibina masjid ni tujuan utamanya semaya. Jangan sampai terganggu. Dia semaya ni bukan 5 waktu saja. Bila saja orang pergi ke masjid, dia ada tahiyat masjid, go dia semaya lah juga tu. Dengan sebab kita tu sampai jadi terganggu orang, tak boleh. Tapi nak ceritanya masjid ni bukan setiap masa ada orang kan. Ketika tak ada orang tu boleh lah. Itulah yang dikatakan suasana tu, keadaan tu. Kena jaga tu. Barulah dapat kelebihan tadi tu. Kalau nak ada kelebihan, bukan sekadar harus, tapi bagus tu. Nak dapat bagus kalau sesuai tadi. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh. Hak bila-bila masa bolehnya lain. Lain boleh. Tak apa. Jadi ni gitulah. Nampaknya kita sekatulah dulu untuk hari ni. Ini panjang pula sekatu. Allahuakbar.
Muslimat yang datang ya, muslimin Baca sumpah dia makan lebih tukar. Itu pun termasuk dalam sunnah juga. Tapi bukan lembing saja. Hak sunnahnya ada panah pun dia ada pegang. Kalau kita pegang bedil sekarang ni boleh. Sebab jangan kita terhadkan dengan hak tu. Hak tu tukar tu sampai itu. Orang main tukar tu kan. Tukar lembing tu cara sampai itu. Tetapi sebagai simbol tak apalah. Mana simbol senjata. Kalau kita kata buat pedang, bukan maksud pedang, khusus pedang tu senjata maksud. Jadi hak tu pun sebab Nabi ada, dia pegang gitu. Setengah-setengah ulama kata ada ketika dia tidak pegang. Jadi tak apa, tak ada pun. Sebab tu Imam Ahmad, pokok dia kan, kalau mazhab Ahmad tangan biasa gini ya, semua biasa lah. Gini-gini nak angkat tangan. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh lah gitu. Dia kena tetap tegak gitu. Tapi kalau yalah. Tak apalah waktu tu mana-mana tak apa. Alik kiri alik kanan tak apa. Sebenarnya jangan kita hadkan dengan tukar kita sekarang ni kebanyakan masjidnya tukar. Itu sebenarnya isyarat kepada siap siaga kesediaan sentiasa orang Islam tu untuk berjihad. Sebenarnya dia melambangkan tu syiar. Tak kira lah bila-bila masa kita ni kalau perlu ni senjata. Lembing ke, tombak ke, tongkat ke, ada panah ke, zaman Nabi dia ada guna belaka. Jadi kalau kita kata kalau nak guna anak panah pun serupa juga dengan tongkat. Kalau lah dia orang tak guna panah, dah lembing tu kapok tu. Kalau kita pegang anak panah, apa pegang anak panah pula kita kata tak. Sebenarnya ada dalam sunnah. Kalau pegang pedih tak ada zaman Nabi. Tapi tak ada pun maksud dia sama. Boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini panjang. Seminggu baru ni seorang sahabat saya sekelas zaman sekolah tu lah, zaman sekolah menengah tu. Dan ni buat PhD di UK dalam bidang modeling. Seminggu baru ni dia post dalam satu grup pelajar-pelajar MRSM lah, berkaitan dengan Syiah. Dia pernah kita bincang juga dah. Dia kata sebab apa Abu Hurairah tu baru masuk Islam kata. Tapi riwayat hadis banyak. Sedangkan sahabat-sahabat lain masuk Islam lama dah. Riwayat hadis sikit. Kita bincang dah sebenarnya. Lepas tu masalah saya learningnya, dia post pula hadis-hadis yang dia kata yang Abu Hurairah riwayat yang meragukan daripada Bukhari. Kalau dia bunyi itu pas lah. Pernah juga Ustaz bicara dengan hadis Nabi Sulaiman menggilir 70 isteri tu. Ada dengan Bukhari Ustaz lah. Kemudian dia kata hadis berkenaan dengan Nabi Musa mandi tu dan batu ke. Kemudian yang dua lagi tu saya buka ensiklopedia hadis Bukhari ni, saya tak jumpa dalam Bukhari, saya tak tahulah ni dalam Bukhari ke tidak. Iaitu Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi saya tak tahu Gabriel yang meragukan dia ni, saya tak tahu. Cuma dia bagi hadis ni lah. Dan selagi berkenaan dengan hadis berkenaan dengan tidur atas lembu jantan. Lepas tu lembu tu boleh kecek lah. Kata dia tak makan serigala lah. Nak makan lembu tu serigala tu tak jadi nak makan kerana ada petani ada. Kemudian serigala tu kata macam mana pula dengan hari Sabtu minggu depan tu kalau petani tak ada dia. Jadi empat hadis tu dia tubik dalam forum untuk pelajar-pelajar MRS yang baca lah. Berkenaan dengan hadis ni bagaimana saya
Jadi sebagai respons kepada apa yang disebutkan oleh cikgu tadi, sebenarnya pada saya lah, sahabat kita tu sudah terkena dah tu sikit sebanyak tu, sudah terkena dah tu racun Syiah tu. Memang begitulah. Mula-mula Syiah ni dia cuba meragukan orang terhadap sahabat dulu. Sahabat tu jauh-jauh dulu, Abu Hurairah, kita kata tak besar mana lah, kita kata nak banding dengan Abu Bakar, Umar tu. Tapi akhirnya dia akan sampai kepada Abu Bakar, Umar dan lain-lain tu juga. Mungkin orang yang berkenaan ni pun sudah sampai ke situ juga, cuma dia tak kemukakan saja. Jadi masalah Abu Hurairah tu, kita pun sebelum pada ni, seperti yang sebutkan tadi, sudah bincang dah juga sedikit sebanyaknya. Benda tu tidak ada sesuatu yang tak benar siapa, benda yang meragukan tak ada. Dia kalau kita fikir gini lah, kita fikir dah secara mudah, berapa banyak hak Nabi SAW ni dia doa untuk satu orang tu jadi selalu mukjizat dia, berapa banyak. Jadi apa peliknya kalau Abu Hurairah ni, kalau Tuhan nak beri ilmu ke dia tu banyak, dia ingat. Dan dia ingat pun dia royak latar belakang dia, apa yang jadi dia tu ingat. Misalnya dalam Muslim ke apa ada sebut, iaitu Nabi pernah doa untuk dia secara khusus beberapa kali, bukan sekali. Pada doa Nabi ni makbul, mustajab, Tuhan terima doa dia. Lepas tu menjadi kenyataan lah. Jadi kalau doa Nabi gitu, tiba-tiba Abu Hurairah ni riwayat sikit, mana doa Nabi tu nak jadi kenyataan? Tapi dia, kalau dia dalam masa yang sekejap, pada tahun yang ke-7 dia masuk Islam, bila berlaku perang Khaybar, maknanya 2-3 tahun. Lepas tu buat Syiah ni, dia kata 2-3 tahun tu pula bukan Abu Hurairah duduk di Madinah saja, dia pergi rata, pak ke Bahrain, pak ke mana Nabi hantar dia pergi nak pungut zakat. Maknanya masa sikit lah duduk dengan Nabi, macam mana dia boleh hadir? Itu yang muskilnya, lebih pada orang lain. Kita kata dah, kalau Tuhan nak bui, buat apa ni? Kalau Tuhan nak bui, saya sudah sebut dah sebelum pada ni tentang banyak pengarang kita. Antara pengarang hak masyhur di kalangan kita ahli sunnah ni ialah Jalaluddin As-Suyuti. Mengarangnya 500 buah lebih kitab. Sosok tu berapa jilid, menjadi rujukan lah ni. Umur dia 48 tahun ya. Orang biasa, bukan sahabat, ulama biasa tidak maksum, kemudian ni beberapa ratus tahun selepas Nabi mati baru dia ada, abad yang ke-10. Tapi dia mengarang siapa begitu sekali tu, kita kata dah, kalau kita tak berhenti, tak tidur lah ni tak boleh buat lah kita. Cuba tunjuk di kalangan orang barat lah, kita kata serba maju, ada komputer, ada boleh cut paste lah, kita kata dah. Copy paste boleh tak? Boleh. Copy paste, cut paste boleh berlaku sekarang ni. Siapa dia? Cuba tunjuk seorang setara tu. Tak ada. Kalau orang besar-besar, kumpulan selalu buat kerja. Akademi buat, bukan satu orang. Ni dia tulis. Hak ni bukan seorang. Hak lagu ni bukan seorang, ramai. Macam mana boleh berlaku? Tu habui umat Islam. Itu kelebihan dia. Tu habui. Itu orang biasa. Lepas tu dia tulis dalam kitab dia Al-Ashbah wan Nazair. Takut-takut orang berasa pelik. Lagu mana dia? Dia pun berasa juga. Dia pun kata, "Walaysa 'ala Allahi bimustankarin an yaj'ala al-'alama fi wahidin." Tidak mustahil kepada Allah. Tak usah berasa pelik lah kalau dengar kerja Tuhan ni. Kalau dia nak mengumpulkan segala keistimewaan pada seseorang pun boleh. Jadi macam mana berbagai-bagai macam bidang ilmu tu dia boleh buat. Dia pun, dia kata gitu, dia letak atas Allah kerja Tuhan. Jadi itu orang biasa. Kalau Abu Hurairah tu dengan berkat doa Nabi sebagai mukjizat dia jadi ingatan dia tu kuat. Apa peliknya?
Dalam keadaan Tuhan kata wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dia ada ilmu ladunni tu. Kita pinjam orang tasawuf kata sebenarnya dalam Quran ada. Min ladunna ilma tu. Ladunni lah tu. Bila Tuhan ajar dari sisi dia, tidak pelik kalau Tuhan beri lebih seseorang tu, tidak pelik. Hafiz Ibn Hajar ni bukan sebuah dua, beratus kitab ni karang. Sosok kitab tu berapa dah nak boleh kesiap. Lemah. Bukan seorang dua lagu ni. Apatah lagi kalau sahabat tu dapat doa Nabi. Apa yang kita berasa pelik? Benda-benda lain banyak kan Nabi kata setiap Nabi kata, dia kata kepada Anas berkat sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Harta banyak, anak ramai, umur panjang. Jadi memang jadi semua 100 lebih umur. Anak pun ramai, anak cucu. Harta pun banyak lebih pada orang lain. Setiap hak Nabi buat ni kan, masing-masing ada orang ni dia kata gini, orang ni ada berlaku-laku. Hak kepada Abu Hurairah ni dia ingat. Dia ingat tu lebih daripada orang lain. Dia yakin. Hak lain ni macam Talhah bin Ubaidillah, tabi'i, ada tabi'i kata dia payah nak dengar. Dia ni royak hadis. Lama kita duduk saya tak ada hadis, dia royak dia gitu je. Dia tak royak hadis. Sebab apa? Dia cermat, takut-takut salah Nabi sebut perkataan lagu mana, dia tak sebut waktu, jadi tak kena pula dia. Dia beringat. Tapi Abu Hurairah apa? Sebab dia yakin, dia ingat molek. Orang yang ingat molek apa dia duduk ragu. Dia tidak akan teragak-agak. Jadi Abu Hurairah ni cerita dia gitu. Bagi kita tidak pelik. So, yang keduanya, apa ya orang-orang lain Abu Bakar ke, Umar ke, Uthman ke tak ada riwayat banyak. Mereka ni sibuk dengan perkara lain. Semasa Nabi duduk nego. Ni demon ni ahli perniagaan. Sayyidina Uthman tu pergi tangan kosong ke Madinah tu. Abdul Rahman bin Auf pergi tangan kosong ke Madinah. Pok-pok kafir Quraisy tak bui nak bawa apa-apa. Macam mana dalam masa yang sementara. Ni orang yang berkat doa Nabi juga. Dalam masa yang sementara dia boleh jadi jutawan, boleh jadi beli go-to-go ni. Yang kita tengok dalam sejarah ni, lemah. Dia buat kebajikan. Dia nego. Kalau dia boleh banyak gitu. Jadi demon ni sibuk dengan menego. Dia bergile-gile. Hari ni saya dia pergi, esok dia pergi jumpa dengan Nabi. Hak dia tak pergi, hari dia tak pergi, saya dia royak gini. Hari ni Nabi royak gini-gini. Hari dia pergi, dia royak ke saya dia. Begitulah, bergile-gile. Hak ni pun disebutkan oleh Abu Hurairah juga. Sebenarnya ada dalam hadis. Kemuskilan ni timbul dah zaman dia lagi. Dia kata orang duk kata apa Abu Hurairah ni royak banyak. Dia kata ada dua sebab. Satunya doa Nabi tadi. Yang kedua, sahabat-sahabat lain ni kalau pokok Ansar, dia pekebun, pokok pekebun. Dia pergi kebun. Nabi tak bui, tidak kata aku sementara ayat sini ni tak lama. Jadi mu jangan buat kerja kapok, mari duduk. Tak ada. Nabi tidak lagu tu. Cara ajar dia. Bukan jenis asrama duduk tetap seperti kita dak, tidak lagu tu. Hak ramainya. Masing-masing lah nego, rumah tangga, apa dia berkebun. Lagu tu lah. Puak-puak muhajirin pula kata dia puak-puak menego. Sibuk menego kata dia puak-puak ni. Jadi selain daripada itu mereka tidak ingat sebut Abu Hurairah ni. Jadi tak berani nak sebut hadis tu main-main. Lepas tu bila lepas pada Nabi mati demon ni jadi pemimpin pula. Jadi pemimpin ni dia sibuk dengan hadiah lah, dengan politik, masalah negara. Dia tidak sebut Abu Hurairah. Abu Hurairah ni semasa Nabi dia tak cara lain. Dia bujat kata-kata tak nikah lagi. Walaupun sementara dia duduk dengan Nabi tak tinggal Nabi. Cukup nak apik perut je dia. Ada kalanya dia ikat perut dia dengan batu. Lapar. Pergi tak lepas tak tinggal Nabi. Itu semasa dia masa-masa duduk mengaji. Dia ni salah seorang ahli suffah. Selepas pada tu dia jadi guru semua, mengajar semua. Itu bezanya. Jadi latar belakang dia tu tidak sama. Bukan maksud kita orang ahli sunnah ni susuk hadis siapa-siapa, tak ada. Kena kira riwayat Sayyidina Ali lebih banyak lagi daripada Sayyidina Uthman. Bapa Sayyidina Uthman tu orang rapat kan juga, menatu dia juga. Bapa tak banyak hadis. Sebab dia sibuk perkara lain. Dia tahu dah benda ni orang lain pun boleh royak, bukan tahu juga. Ada masing-masing kerja, masing-masing tugas dah. Itu benarnya latar belakang Abu Hurairah ni. Jadi baru ni yang kita baca minggu lepas, minggu dulu, tentang
Abu Hurairah ni. Dia minta Nabi doa. Ni kena beringat ni, kita orang Islam ni kena beringat sikit minta apa ni, antaranya dia sebut mak dia ni kerah, mak dia ajak masuk Islam tak sih mak dia. Ada sekali tu dia kata kita ajak dia masuk Islam, dia kata huduh tu pada Nabi lah. Dia tak sanggup dengar lah mak dia ni gitu. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi Rasulullah, minta doa lah biar Tuhan beri hidayah kau mak Abu Hurairah ni, kata dia. Nabi pun doa lah. Dia pun cepat-cepat balik. Cepat-cepat balik. Yakin dia tu. Balik tu dia bunyi mak dia duduk guna air, pintu tutup, duduk guna air. Dia kata tunggu situ lah, jangan gimana, tunggu situ di pintu tu. Lepas tu sudah tu mak dia tubik dengan tak ada tudung ke apa, tubik. Dia pun depan pintu tu dia ngucap selalu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ngucap dia. Abu Hurairah pun suka, tak kira lah, nak pergi pula jumpa dengan Nabi pula. Royak mak dia Islam dah, Tuhan terima. Selalu. Lepas tu Abu Hurairah pun minta doa, ya Rasulullah, doalah untuk aku biar orang-orang mukmin, orang-orang Islam ni semua sayang kepada aku dan mak aku. Dan aku pula, aku ni sayang kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin semuanya. Nabi pun doa gitu. Kita beringat sikit. Sebab itulah Abu Hurairah kata jadi tanda, kata dia, orang-orang mukmin tak ada orang mukmin pun yang benci kat aku, kata dia. Kalau duduk pertikai, duduk ragu, duduk benci, duduk itu tu rusing kita tu. Rusing tu. Kena hadis tu, doa Nabi tu. Nabi doa benar biar orang mukmin, orang Islam kasih kepada dia. Jadi sudah timbul keraguan ni sebab apa? Ini penyakit Syiah ni lah. Sebab tu kita kata Syiah ni bahaya, teruk. Dia membuatkan orang ni jadi benci kepada generasi yang begitu sekali dididik oleh Rasulullah, mendapat keberkatan berapa banyak Rasulullah. Kita ni gab dia ada. Kita ni gab dia. Dia tu penuh dengan peristiwa-peristiwa lagu tu. Dalam kitab yang sahih sebut benda-benda lagu tu. Jadi tu yang kita rusinya. Dia petika-petika saat ni lah, bukan kegapo gitu tu lah pulaknya. Jadi Syiah ni dia boleh buat orang siapa gitu. Tu yang kita duduk itu sangat tu gomo tu. Orang ramai dia tak tahu apa hidup gomo. Dia rusak akidah kita ni. Ada kalau saat ni tu bahaya lah tu. Lepas tu dia nak sebut gini-gini. Tu benda tidak pelik, benda tu. Ulama-ulama sudah bahas dah, kalau lah mengaji je, insya-Allah jumpa. Jumpa. Mengajilah. Misalnya masalah apa dia tadi? Contoh Abu Hurairah. Nabi Sulaiman. Mana kita sudah bincang, sudah jawab dah benda-benda lagu tu sebenarnya. Lepas tu dia katak batu tu, bekas batu gapo tu kan. Benda-benda tu tidak pelik, benda tu. Tidak pelik. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi maksud dia nya nak ayat menghina Nabi Musa lah. Muka cerita Nabi Musa tu mandi telanjang. Dia wagi kot tu. Dia wagi kot tu. Mandi telanjang tu bukan depan. Kita sudah bicara dah sebenarnya ni panjang dah. Tak perlu ulang lah. Tak perlu ulang. Jadi lebih kurang gitulah. Wallahu a'lam. Ada satu orang lagi. Hadis ni sahih ke tidak? Aku tidak melihat untuk dua orang bercinta seperti nikah. Ini penawar untuk dua orang bercinta seperti nikah. Dari segi makna dia tu tu. Tapi dari segi kedudukan dia tu tidak buat makna. Tapi boleh pakai kat ni. Boleh pakai. Adakah tidak boleh niat ikhtilaf dalam surau? Ni tak faham ni soalan ni. Niat ikhtilaf. Iktikaf adakah tak boleh niat iktikaf dalam surau? Surau tak boleh. Iktikaf ni dia khusus dengan masjid je. Begitu lebih kurang Allah. Surau Jumaat
Di Selangor mana? Boleh buat jemaah tak apa. Mana boleh iktikaf? Tak boleh. Iktikaf tak boleh. Tapi buat jemaah boleh seorang. Tidak syarat nak buat jemaah ni kena masjid. Tak syarat. Tapi iktikaf masjid, kena masjid. Bahkan ulama ada bahas lagi masjid tu masjid lagu mana. Masjid semaya jemaah, masjid gapo, ada syarat-syarat dia. Tapi kalau kita ambil pendapat hak umum kan, asal masjid lah. Terutamanya kalau hak semaya 5 waktu. Tu boleh iktikaf. Jadi saya juga dan untuk menonton buku Ustaz ni masih ada 3 jadi itu sekarang ni. So yang belajar boleh katakan dan saya juga mengucapkan mewakili yang pasti saya mengucapkan tanya pada pelajar-pelajar ramai yang sudah masuk ke tahap 6. Jadi yang baru ni kita dapat selamat datang mudah-mudahan ini dapat manfaat. Ini adalah usul majlis yang wakaf itu dan wakaf masih juga dan pekerjaan kan rumah tapi resit awal jiwa ini boleh banyak dia. Jadi kita resit majlis kita pada bertemu majlis